Hari ini tanya diri kita, adakah benar kita nak Al-Quran dan Sunnah menjadi cara hidup kita? Okey? Tanya diri kita, kalau betul-betul minta sungguh-sungguh ilmu manfaat, rezeki yang Tayyib. Kita dah belajar nama Allah At-Tayyib Senin lepas. Okay, seterusnya paling kita harap ialah amal ibadah kita Allah terima. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hari ini kelas tadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita akan memasuki surah baru. Okay, Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat menghabiskan surah Al-Fajr. Cuma sedikit saya nak sentuh sikit juga lagi hari ini surah Al-Fajr sebelum kita pindah surah baru kita. Okey. Subhanallah, Al-Quran diturunkan kepada kita adalah untuk diamalkan. Okey. So segala petunjuk supaya hidup kita berada di atas jalan yang lurus, mendapat redha Allah, pastikan ia bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran tidak akan pernah membosankan, tidak akan pernah muak dan tidak akan pernah jemu. Sedari kecil, kita pandai je cakap, mak kita baca Fatihah, ayah kita baca Fatihah, kita dah mula boleh ikut. Kita dah mula sambung. Fatihah sampai hari ni, siapa bosan baca Al-Fatihah? Daripada kecil sampai hari ni, siapa muak baca Al-Fatihah? Itulah mukjizat Al-Quran. Kita tak akan pernah muak untuk belajar Al-Quran, untuk baca Al-Quran, insya-Allah. Amin rabbil alamin. Subhanallah. Okey. Kalau kita pernah belajar ulumul Quran, okey, kalau tengok dekat rak buku kita ni ada tahu buku ulumul Quran. Jom tolong ambil je. Rak yang ke InsyaAllah dengan rezeki Allah kita akan ada mini library dalam Darul Zahra ni. Dia warna biru. Ni. Okay. Ini adalah siapa nak tahu tentang ulumul Quran. Apa saja basic tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Okay. Salah satu dalam cabang ulumul Al-Quran adalah kita akan belajar mengenali surah itu Makkiyah atau Madaniyah. Bukan senang sebenarnya ulama nak membezakan surah itu surah kategori Makkiyah atau Madaniyah. Okey, Makkiyah itu kita tahulah Mekah, Madaniyah itu ialah Madinah, bukan semudah itu. Okey, kita dah tahu dah temanya ialah TNB, betul? Okey, subhanallah. Jadi kalau ikut ulumul Quran, sebenarnya ulama membahaskan kalau nak kategorikan surah itu adalah surah Makkiyah ataupun surah itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, alhamdulillah. Pertamanya ialah siapa audiens Nabi. Siapa yang mendengar ayat ketika ayat tu turun, Nabi menghadap siapa. Itu antara kategorinya kan. Okey, so yang pertama sekali nak tahu surah tu Makkiyah ke Madaniyah, tengok konten surah tu. Tengok apa? Isi kandungan surah tu. So nak tahu surah tu Makkiyah ke Madaniyah, tengok apa nombor satu? Antaranya ialah isi kandungan surah yang kita nak study tu, yang kita nak kaji tu. So konten surah yang pertamanya ialah kalau surah-surah Makkiyah ni, ulama menggariskan ia adalah tentang pembangunan akidah. Tauhidullah. Siapakah Allah? Siapa yang kita sembah, siapa yang kita beribadah, siapa yang kita menghambakan diri. Okey, itu adalah isi kandungan surah Makkiyah. Okey, selalunya tentang penciptaan, okey. Subhanallah. Alam semesta, okey. Itu antara yang utamalah kita nak tahu. Karakter surah-surah Makkiyah ni mestinya dia tentang akidah, tentang tauhid, tentang nak membangunkan akidah. Silapnya kita kadang-kadang sebagai ibu bapa terlalu ajulah, tergesa-gesa. Umur 3 tahun dah paksa anak pakai tudung. Umur 3 tahun dah paksa anak solat. Sedangkan anak tidak kenal lagi siapakah Tuhan yang disembah, yang diibadahkan. Maka dia tak tahu kenapa dia kena pakai tudung. Kenapa dia kena solat. Kenapa dengar azan kena solat. Dia tengok langit tak rasa apa-apa. Dia makan tak rasa apa-apa. Dia tak kenal Allah. Maka kita kadang-kadang ibu bapa terlalu tergesa-gesa. Wajib solat umur berapa? Wajib solat 10.
Tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendidik anak kita mula solat. Mula solat umur 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun, apa kerja kita? Kenalkan Allah. Ambil bunga, ambil ikan, apa saja yang dia tengok. Semut ke, apa ke, dia demam ke, dia sihat ke, dia sakit ke, hujan ke, pergi tengok laut ke, pergi snorkeling ke, pergi pulau ke. Always kaitkan dengan Allah. Aktifkan seluruh panca indera yang ada pada kita manusia ni, potensi ahsanut taqwim. Okay? Allah bersumpah ni. Allah bersumpah dalam surah At-Tin. Apa jawapan sumpah dalam surah At-Tin? Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okay? Kita ni diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, jadinya itu paling penting. Bina akidah anak dulu. Tanamkan benih-benih tauhid dalam anak-anak dulu. Maka dia akan tahu satu hari kita akan mati, mama akan mati, ayah akan mati. Contoh kat rumah semua ada pokok kan. Macam mana hijau pun daun tu, saya selalu tunggu bila daun tu nak kuning supaya saya boleh tunjuk kat anak saya. Semalam hijau lagi kan, tengok hari ni. Kita boleh halang, kita boleh stop, kita tak ada kuasa tu. Kita kena cakap dengan anak kita. Ketika dia makan sedap ke, dia makan tak sedap ke, apa yang dia suka ke, apa yang dia tak suka ke, semua ingatkan dia kepada Allah. Siapa yang anak masih kecil-kecil, terutamanya anak lelaki, selalu ingatkan tentang 7 golongan yang mendapat lindungan arash. Okay? Terutamanya bila dia anak lelaki. Supaya dia sentiasa hatinya dari kecil lagi sudah cintakan masjid. Suka bersedekah. Kita kena tahu benda tu. Sebagai parents kena tahulah. Sebab kita nak tanamkan benda tu semenjak dia usia kecil lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. So kalau kita dalam nak membentuk anak parenting, kita menggunakan kaedah surah-surah makiyah. Okay. Sebab tu kita daripada kecil pun kita orang Melayu, mukadam dulu kan. Dah habis mukadam baru naik Quran. Sebab apa sebenarnya? Tapi kita tak. Kita pun tinggal baca je. Ini beralih tak? Tukar surah tak? Dia faham ke tidak, kita tak tanya. Betul? Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kita terbalik tak? Kita terbalik tak? Kita sekarang umur berapa? Kita balik belajar surah. Patutnya umur kita ni belajar surah Madaniyah. Ke surah Makiyah. Apa-apa hal pun, alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur dulu nombor 1. Okey, kalau syukur, Allah janji Allah tambah kan? Sebab kita pun dah nak senja. Okay, so patah balik nombor 1, kita nak betulkan balik akidah kita. Betul? Okay, sungguh dalam Al-Quran banyak sebutkan, sungguh manusia ni dia akan patah balik ke, ingat tak kita baca surah Yasin? Kita akan patah balik macam mana kita kecil-kecil. Betul? Akui tak? Okay, kalau dulu masa kuat jatuh tak nangis kan kalau jatuh? Nangis. Kan? Dulu, masa kita kecil-kecil je, kita jatuh menangis. Masa kita terang-tang umur 30, jatuh nangis tak? Oh, maintain macho. Tapi sekarang kalau jatuh, tu dia punya nangis tu. Okay, so kat situ pun dah nampak, kita dah balik semula sebenarnya. Itulah kitaran kita Allahu Akbar. So yang kedua, apakah konten surah Makiyah? Yang kedua ialah ialah nubuah, kenabian. So kebanyakan surah-surah Makiyah ni mengandungi ayat-ayat motivasi untuk Nabi dan para sahabat ketika itu. So surah-surah Makiyah ni kita tahu kenapa dia surah Makiyah, kita boleh tahu siapa audience ataupun siapa yang diturunkan ayat tu. Keadaan suasana waktu itu. Kita tahu kalau keadaan di Mekah, macam mana penduduk Mekah waktu tu. Sangat ego. Okay? Sangat ego walaupun yang Nabi bawakan itu, yang Nabi dakwahkan itu ialah wahyu daripada Allah. Tapi mereka keep questioning. Keep tanya apa? Kalau betul, kenapa nenek moyang kita tak buat? Kalau betul, kenapa dulu masa kafar ustazah saya tak ada cakap pun? Ustaz saya tak ada cakap pun? Kalau betul, kenapa mak saya tak pernah ajar pun? Dia bukan tengok apa yang dalil kita bawa tu. Dia tengok apa? Nenek moyang. Inilah yang dinamakan Islam warisan. Walau kita bawa ayat Quran pun, dia tak nak terima. Walau kita bawa ni hadis sahih pun, dia tak nak terima.
Itu yang kita takut, kita di dalam ilusi keimanan. Kita sangka kita orang beriman. Kita sangka kita Islam betul. Tapi rupanya Islam ikut-ikutan. Islam sekadar Islam warisan. Na'udzubillah min zalik. Okay, betulkan minda kita, betulkan hati kita, betulkan pemikiran kita. Betulkan hidup kita. At any point, especially terkait dengan akhirat kita, pastikan dia adalah lurus, sahih dan benar. Baru ikut, baru amal. Okay? Subhanallah. Orang-orang di Makkah waktu itu sangat ego sebab mereka bukan tengok apa yang Nabi sampaikan, tapi mereka tengok siapa yang menyampaikan. So tanya diri kita, renung diri kita, setiap kali kita belajar, kita tengok siapa ke, kita tengok apa yang disampaikan. Okay? So make sure tengok siapa ke, apa yang disampaikan. Pastikan apa yang disampaikan. Bukan tengok siapa yang menyampaikan. Okay, subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat 170, muka surat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka jawab apa? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Perhatikan mat tu panjang Maknanya nenek moyang berapa keturunan tu. Panjang tu kena sebut. Harakat tu kan? Okey, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. So dia lebih mementingkan adat. Tu yang tak betul tu. Biar mati anak, jangan mati adat. Boleh pakai tak tu? Okey, adat dengan ibadat selalunya majoriti dia tak seiring. Ada yang seiring, ada yang tak seiring. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah? So kalau kita tahu memang amanah datuk nenek moyang kita tu tak ada dalilnya, tak sahih, yang ditakutkan pula lebih kepada syirik, maka kita nak ikut juga ke? Ayat ni dah ada dalam Quran banyak tempat sebenarnya. Okay? Allahu Akbar. So surah-surah Makkiyah ni ialah untuk betulkan akidah. Okay? Juga sebagai motivasi untuk kita untuk tetap berada jalan lurus, untuk tetap belajar, untuk tetap mengamalkan benda yang sahih. Barulah dia jadi amal yang soleh. Subhanallah. Dan ketiga, selalunya konten surah Makkiyah adalah tentang hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan. Sebab di kalangan penduduk kafir Quraisy Mekah waktu itu, mereka tidak mahu menerima, tidak langsung meyakini, bahawa selepas kematian akan ada satu hari yang akan hancur, iaitu hari kiamat, dan kemudian akan di hari akhirat, dan kemudian kita semua akan dibangkitkan untuk dihisab. So ini adalah tema utama surah Makkiyah. Allahu Akbar. TNB. T ialah Tauhid, iaitu akidah tentang Allah. N ialah nubuah, kenabian, bukti-bukti kenabian, ayat-ayat motivasi untuk Nabi. Sebab Nabi Muhammad waktu itu dan sahabat-sahabat Nabi waktu itu sangat ditindas. Sebab itulah berlakunya akhirnya mendapat perintah untuk berhijrah. Kalau kita tengok zaman Nabi, antara pioneer ataupun perintis pengikut Nabi kebanyakannya di kalangan orang kaya ke di kalangan orang miskin atau hamba abdi? Hamba abdi. Kenapa di kalangan hamba abdi itu lebih senang untuk menerima dakwah Nabi? Sebab dia hamba, tuan dia zalim. Betul tak? Tuan dia manusia, tuan dia pun makan macam dia. Lepas tu zalim pula tu. Jadi bila Nabi approach untuk kata ada Tuhan yang adil, yang pengasih, yang penyayang, maka senang tak dia nak ubah? Sangat mudah. Sangat mudah. Sebab apa? Dia hidup dalam tertekan, dalam kesusahan, diperhambakan, disuruh itu, dipaksa.
Tapi bila Islam datang, dia seperti membebaskan daripada penghambaan kepada manusia, tetapi menukar penghambaan kepada Tuhan yang mencipta alam ni. Tuhan yang mencipta kita. Sebab tu lebih mudah untuk orang miskin dan di kalangan hamba abdi di ketika itu untuk menerima dakwah Rasulullah. Sebab orang kaya-kaya, orang kafir Quraisy itu lebih ego. Sombong. Sedangkan sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi digelar Al-Amin. Sangat yang jujur. Subhanallah, Allah Akbar. Memang agak syahdu kita nak masuk surah Al-Balad ni. Sangat syahdu. Terus terang saya cakap. Sebab dia memang kita kena ingat tentang sirah Rasulullah. Tentang perjuangan Rasulullah. Tentang sakitnya Rasulullah. Pedihnya Rasulullah. Payahnya Rasulullah. Begitu bebanan yang ditanggung oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi ketika itu. Allahu Akbar. Tapi sebelum tu, dalam surah Al-Fajr, yang kita baru je, Alhamdulillah, selesaikan. Kita tahu kan, apa matlamat surah Al-Fajr? Apa matlamat surah Al-Fajr? Membimbing kita untuk melaksanakan penghambaan kepada Allah, betul? Ubudiyah kepada Allah sebelum kita dibangkitkan. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada intayan azab Allah. Jadi kita sangat menjaga sebelum dan selepas ibadah-ibadah sebelum dan selepas waktu fajar. Itu antara bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan. So matlamat surah Al-Fajr kita dah tahu dah. Sebagai surah yang nak membimbing kita supaya bersemangat terus-terusan, membimbing kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan itu ialah ubudiyah. Sebelum kita dibangkitkan agar selamat daripada intayan azab Allah. Ayat berapa? Apa jawapan sumpah dekat surah Al-Fajr? Ayat 14. Kan Allah kata Allah intai kita. Ingat tak? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. So semua sumpah dalam surah Al-Fajr itu, jawapan sumpahnya adalah pada ayat 14. Sungguh, kita sedar tak kita ni diintai, diawasi. Ada ayat Quran kan, neraka tu perhati je. So selama ni, apa yang kita buat kat dunia ni, nak selamat daripada intayan neraka ke tidak ni? Subhanallah. Tu ayat 14 lagi. Tanya diri kita, kita pilih mana? Nak hidup kekufuran ke? Nak hidup dalam ubudiyah kepada Allah? Subhanallah. Dah bersiap sedia? Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua Allah pilih untuk betulkan persepsi hidup kita. Sungguh lambang dimuliakan Allah bukanlah dia tengok pada lambang pangkat, kuasa, mewahnya rezeki, tak pernah sakit. Itu bukan lambang dimuliakan Allah pada ayat 15. Pada ayat 16, lawan dia. Jangan juga kita menyangka bahawa hidup susah, rezeki disempitkan, dikadarkan, dicukup-cukupkan aja. Dia bukan cukup. Patutnya Allah memang cukupkan, tapi dia yang rasa cukup-cukup je. Rasa cukup dengan rasa cukup-cukup sama tak? Tak sama ni. Dia pandai dengan pandai-pandai, tak sama. Dia rasa cukup dengan itulah cukup-cukup makan je. Cukup dengan cukup-cukup tak sama. So dua ayat ni kita kena reflect apa sebelum ayat 15-16, sebab itulah didulukan dulu dengan kisah kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, supaya kita, sebab dia orang kan menyangka dengan kekuatan dia tu boleh pecah batu buat istana, dia sangka apa? Dia takkan musnah, dia kuat. Kan? 3K tu ingat? Kekayaan, kekuatan, kekuasaan. Subhanallah. Subhanallah. Itu tak menjamin kita selamat daripada intayan azab Allah. Lagi apa lagi yang paling penting sebenarnya? Ayat 24.
Apa ayat 24 kata? Allah berfirman, ni antara key point Kalau siapa dah menghafal surah Al-Fajr, ni adalah antara key point ayat 24. Yaqulu, ya laitani qaddamtu li hayati. Semoga kita tak termasuk dalam golongan ni. Golongan apa ni? Golongan yang menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab tak buat ubudiah kepada Allah. So, jangan sampai kita hari ni tergolong dalam skrip 24 ni. Okay? Subhanallah. So, kalau daripada awal Allah mengajak kita untuk ubudiah pada waktu malam, sebelum waktu fajar, selepas waktu fajar, jaga sangat kita punya amal ibadah. Okay? Supaya kita ikhlas, supaya kita selamat daripada intayan azab Allah. Maka kat sini ayat 24 Allah mengingatkan kita untuk persiapkan kehidupan kita yang mana ni? Ayat 24 hidup dunia ke hidup akhirat ni? Ayat 24 kehidupan dunia ke kehidupan akhirat? Akhirat. So yang always kita kena ingat ialah kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan kita ke akhirat nanti? Okay? Sekarang kita kat dunia. Tetapi apa yang kita buat dekat dunia ni menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Subhanallah. So kalau ayat 24 ni, ayat yang menakutkan sebenarnya. Ayat yang mencemaskan. Okay? So kita kena takut sangat. Okay? Biarlah jasad kita penat. Biarlah jasad kita sakit. Tapi nanti masuk je alam barzakh, jiwa kita rehat. Perhatikan beza Di dunia jasad penat. Tetapi kalau penat dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau penat dalam cinta dunia, penat mengejar dunia, maka jiwa kita di alam barzakh tidak rehat. So nak yang mana? Buat pilihan sekarang. Biar jasad kita penat, biar jasad kita letih dekat dunia. Tetapi jiwa kita direhatkan. Sebab itu dalam ayat ini yang diseru ialah nafs. Bukan jasad. Ya ayuhan nas ke ya ayuhan nafsul mutmainnah. Yang diseru ialah nafs, jiwa. Bukan jasad. So, masuk je kubur, jasad kita hancur. Tapi jiwa kita mula hidup untuk menerima balasan. Okay? So, jangan kita menyesal nanti seperti skrip di ayat 24. So, kejar keselesaan akhirat. Bukan kejar keselesaan dunia. Sahaja. Okay? So, malam-malam kena berpenat sikit. Berpenat banyak pun tak apa. Demi untuk keselesaan, kerehatan selepas alam dunia. Okay? So, kita kena bersiap sedia dengan amalan kita kat dunia ni. Allahu Akbar. Sebab itulah ayat 27. Okay? Yang diseru adalah jiwa. Okay? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okay? Allahu Akbar. Kalau kita tengok mutmainnah ni dalam surah Al-Fajr. Lepas ni kita masuk surah Al-Balad di mana cara-cara, okay, surah Al-Balad nanti kita tahu cara-cara nak membebaskan jiwa kita, dan surah Asy-Syams nanti kita akan belajar apa? Macam mana tazkiyatun nafs, okay. Lepas tu surah Al-Lail, prinsip-prinsip juga macam mana ataupun apakah langkah-langkah, apakah petunjuk lagi kita nak buat. So macam tu lah disusunnya surah-surah ni. Subhanallah. Okay, Allahu Akbar. Okay, hari ni kita akan mudah-mudahan kita berdoa, kita lah tu. Okay, yang dipanggil jiwa yang tenang. Subhanallah. Okay, ketika roh kita dipanggil balik masuk ke dalam jasad. Okay, subhanallah. Kemudian setelah roh kita dipanggil masuk dalam jasad, kemudian fadkhuli fi ibadi. Ada dua pilihan kat situ. Okay, kita nak masuk dalam golongan hamba yang mana? So kalau dalam ayat surah Al-Fajr ni ialah mereka yang menerima kitab amalan daripada depan dan sebelah kanan. Maka mereka masuk di dalam ibadi, kata Allah, hamba-hambaku yang berbahagia. Setelah jiwa kita dimasukkan balik ke dalam jasad kita, kemudian kita dapat dengan tangan kanan dari arah depan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey, kemudian
Kita disuruh cepat masuk syurga kan? Wadkhuli jannati. Okey, disuruh bergegas masuk ke syurga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jadi fokus kita ayat 29 dengan 30 ni kan? Kita nak apa? Kita masuk dalam golongan yang Allah redha. Kita redha, Allah redha, kan? Okey, kita dah tahu dah. Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Okey. Allahu akbar. Sebab itulah kalau betul kita nak masuk ke dalam syurga Allah, nak masuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang berbahagia, makanya sebab itu surah Al-Balad, apa dia maksudnya tu? Apa maksud Al-Balad kalau tahu? Makna Al-Balad apa? Negeri. Okay. So Allah bersumpah dengan Al-Balad, ada alif lam kat situ, maknanya dia alif lam makrifah. Jumhur ulama mengatakan ia adalah Mekah. So kalau kita nak masuk syurga di akhirat, okay, kita kena dulu faham bagaimanakah penekanan, penyeksaan, kesusahan, kepayahan yang dilalui oleh Rasulullah dan sahabat ketika di kota Mekah. Okay, subhanallah. Jadinya antara, okay, kalau kita tengok hubungan antara surah Al-Fajr, kita nak pindah masuk surah Al-Balad. Di sini Allah menekankan, wahai manusia yang bercita-cita nak nafsul mutmainnah, maka kau kena berpenat lelah di dunia. Sebab itu jawapan sumpah surah Al-Balad pada ayat 4 ialah, kalau tengok secara surface dulu apa dia ayat 4 tu? Laqad, taukid tu. Sungguh pasti. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa maksud kabad? Susah payah. So kalau nak syurga, kalau nak masuk syurga, kena dulu bersusah payah dekat dunia. Syurga tu dekat akhirat. So dekat dunia kena apa? Beban taklif. Okay, kita ni yang berakal sempurna, tak gila, Islam, berakal, balik, maka kita ada beban taklif. So beban tu kita kena taat. Setiap yang Allah bebankan kita tu, tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk kita meraih syurga Allah di akhirat nanti. So syurga bukan percuma, syurga bukan murah, syurga bukan tanpa syarat. Nak masuk syurga ada syarat-syaratnya. Boleh? So, kita nak beralih dah ni. Hari tu dah berangan dah kan? Hari tu hujung surah Al-Fajr cerita pasal syurga je kan? Okay? Macam itulah Al-Quran. Dia cerita pasal syurga, dia selang sendiri dengan apa? Neraka. Syurga untuk kita bersemangat. Bagi balik ayat azab supaya apa? Kita sedar diri, tak lupa diri, berpijak di bumi yang nyata. Okay? Syurga bukan percuma. Syurga bukannya murah. Syurga bukannya tanpa syarat. Boleh? So sekarang redha tak kalau kena penat lelah dekat dunia ni? Kena sakit, kena payah, kena jerih, kena lelah, kena semua tu lah. Susah. Semua tu lah. So di dunia ni bukan untuk seronok-seronok je. Okay? Kalau seronok, orang beriman kepada seronok pun dia seronok yang berpada-pada, bersederhana. Sebab yang dia nak tu yang dekat akhirat, bukan dekat dunia. Dia tahu kalau kat dunia ni pun dah seronok, kat akhirat lagi lah. Ya Allah. Okay. Kalau siapa dengar itu tadabbur surah Al-Fatihah saya Selasa petang. Okay. Dengar tak? Orang yang beriman, okay, ketika masuk Malik Yaumiddin, okay, ketika dia dah alhamdulillah, apa maksud al? Segala. Maknanya segala puji, segala nikmat yang ada dekat dunia bukan aku punya. Aku kembalikan segala kepujian ini. Hamdu. Li. Lam bawah li. Kepunyaan Allah. Maknanya kita tak ada apa-apa. Sebab apa kita balik kepada Allah? Sebab dia Rabbil Alamin. Dan Allah aturkan semua alam ini dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang.
Okey, kalau kita faham semua tu, ya Allah, kita akan redha untuk melalui segala ujian di dunia ini dengan syukur dan sabar. Bila kita lah dapat lalui semua tu dengan taufik Allah, hidayah dan taufik Allah, sepertinya kita dah larut dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi kat kita ni. Ar-Rahman dari segi kuantitinya, Ar-Rahim dari segi kualitinya, nikmat-nikmat yang tak terkira kita dah dapat dekat dunia ni, maka kita sebut Malik. Ya Allah, aku seperti tak sabar nak jumpa kau. Aku rindukan kau, aku nak jumpa kau. Sepertinya. Tapi kita kena lalu Yaumiddin. Jadi setiap hari, setiap rakaat Allah ingatkan kita Yaumiddin, Yaumiddin. Hari penghisapan, hari pembalasan. Semua nikmat yang aku dapat kat dunia ni akan ditanggungjawabkan. Maka berani nak sombong, maka berani nak takabur, berani nak sia-siakan, terutamanya nikmat masa. Masa tak boleh beli. Kalau kaya macam mana pun nak tambah ekstra satu hari jadi 25 jam boleh. Bukan nak tambah sejam, nak tambah 5 minit pun tak boleh. Tak ada siapa. Tak ada siapa boleh jual, tak ada siapa boleh beli. Begitu juga nikmat sihat. Ada duit macam mana pun, kalau dah sampai ajal, boleh beli? Tak. Takkan. Dua nikmat yang sering kita lalai. Okay, kita dah sekarang 1445 Hijrah. Dah makin dekat dah dengan kiamat kita. Kiamat kecil kita apa? Mati. Jangan cakap dah bertambah umur. Dah berkurang umur. Kalau bertambah dia rasa macam dia hebat. Kalau berkurang dia rasa takut sikit. Takut banyak lagi bagus. Okay? Allahu Akbar. Jadi sungguh kalau betul nak syurga dekat akhirat. Tadi tu kan. Fadkhuli fi ibadi kan. Kalau betul nak fadkhuli fi ibadi. Kalau betul nak wadkhuli jannati, kena buat apa? Dekat dunia ni kena buat apa? Ketaatan. Walaupun payah, walaupun penat, walaupun letih, walaupun susah, buat. Okay? Subhanallah. Jadi, kalau kita tahu Mekah ni, Al-Balad, negeri Mekah adalah negeri yang penuh pengorbanan, perjuangan, penyiksaan untuk Nabi dan para sahabat. Subhanallah. Kepayahan, penderitaan. Okay? Subhanallah. Okay. Kalau kita tengok surah Al-Fajr, apa maksud mutmainnah? Tenang, kan? Okay, kita tahu diseru mutmainnah tu ialah ketika antaranya ialah ketika kita nak dijemput masuk ke dalam syurga Allah, betul? So mutmainnah di syurga itu, tapi di dunia ada satu tempat yang paling tenang. Kat mana tu? Mekah, kan? Allahu Akbar. Kalau dekat surah Al-Fajr, mutmainnah. Ataupun kalau kita solat, tamakninah. Sebab tu siapa tak solat dengan tamakninah tu, sah tak? Okay, maknanya dia solat kelang kabut kan? Okay, so kalau kita tahu tempat yang paling tenang dekat atas muka bumi ni ialah kota Mekah kan? Kota suci Mekah. Okay. Kalau kita tahu bahasa Arab mutmainnah, hati yang tenang ni, hati yang tenang nafsu mutmainnah, hati yang tenang ni sebenarnya kalau dari segi pemaknaan dia, maknanya dia dah tak nak apa-apa. Hati dia ni dah penuh. Okey, dia dah tak berhajat lagi pada dunia ni. Sepertinya tu. Sebab dia dah tenang sangat dengan apa yang dia ada. Faham Dia dah tak tergesa-gesa, dia dah tak terkejar-kejar, dia dah tak jealous dengan apa orang ada. Okay, yang dia fikirkan ialah kehidupan akhirat dia. Cukup tak amalan dia. Okay, subhanallah. Dia dah tak, macam seperti dah tak ada benda yang diingini kecuali yang ke arah akhirat. Itu jiwa yang tenang. Okay, jiwa yang tenang ni ibaratnya apa?
Dia macam dah tak ada keinginan dunia dah. Okay? Seperti, faham tak? Nafsu mutmainnah ni seperti yang dia kata, akhirat lagi best. Macam tu. Dapat apa kat dunia nikmat ni pun, dia kata apa? Akhirat, dia akan drag, dia akan pusing akhirat juga. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, seperti hati dia tu dah penuh. Okay, hati dia tenang. Okay, tak ada benda yang dia nak rebut, tak ada benda yang dia semua dia dah lepaskan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadinya, kalau kita tengok sekarang lah, zaman sekarang ni, tempat yang menjadi cita-cita kita semua apa dia? Nak umrah, nak haji, betul? Nak berulang, kalau boleh nak ulang alik ke situ, betul? Tempat yang paling tenang lah orang katakan atas muka bumi ni. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Subhanallah. Kalau kita ikutkan, okay, kalau kita sekarang ni, memang itulah tempat yang paling kita idam-idamkan. Tempat yang kita rasa, ya Allah, lainnya rasa sujud dekat lantai. Tempat tawaf Kaabah tu kan, dekat bawah tu. Lain rasa dia. Subhanallah. Tapi tahu tak, masa zaman Nabi Muhammad SAW, di awal-awal dakwah Nabi, tempat yang tenang itu adalah tempat yang paling menyedihkan Nabi. Sebab apa? Sebab apa? Nabi cium Hajar Aswad, kemudian tawaf, kemudian solat. Sepanjang tawaf tu, Nabi digelar apa? Majhul, Majnun. Lagi apa? Ahli sihir, penipu. Kita sekarang tawaf, ada orang gelar macam tu. Di baling batu. Dihina. Dikeji. Dicaci. Dimaki. Kalau hari ni kita boleh pergi tawaf, cuba kita kenang nikmat yang kita dapat hari ni. Apa pedihnya yang Rasulullah lalu waktu tu. Kita sekarang pergi bahau, pergi batu kikir, ada orang panggil kita gila? Ada? Ada? Kita pergi pasar tanya, tu penipu. Ada orang panggil kita macam tu? Kalaulah ada orang panggil kita macam tu, pergi lagi tak pasar tanya tu? Memang tak akan lah. Tak ada orang pergi masuk pajak gadai buka muka, betul? Pakai helmet kan? Sebab apa? Kita kalau orang minta teman pergi pajak gadai, sanggup? Wih, malu. Nanti kata aku pula pergi pajak gadai. Contoh nak beritahunya. Malu. Tapi malu tak kalau orang kata, tu, dia tu kaki dukun, kaki sihir. Malu tak? Malu. Seksanya Rasulullah digelar dengan macam tu. Allahu Akbar. Okay, subhanallah. Jadinya, memang kita nak nafsu mutmainnah, memang kita nak masuk ibadi, memang kita nak masuk jannati, syurga Allah, hamba-hamba Allah yang bahagia, memang ya Allah. Tapi aku sedar, aku kena lalui kepenatan, kepayahan, kesusahan, keletihan. Tak susah seperti Nabi Muhammad pun. Betul? Kita kena angkat pedang ke? Ada bom ke kalau kita pergi masjid tu, ha? Ada periuk api ke sampai Daun Zahra ni? Ada berapa periuk api lalu? Tol pun tak ada. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, kalau kita tengok apa lagi persamaan, okay, mutmainnah, tenang. Kalau kita tengok kita zaman sekarang, tempat yang paling menjadi cita-cita setiap orang Islam, yang paling tenang, kita rasa Mekah lah. Betul. Yang kedua, apa lagi persamaan antara surah Al-Fajr dengan surah Al-Balad kita boleh kaitkan? Ketika dalam surah Al-Fajr ada irji'i. Apa maksud irji'i? Kembali kan? Apa maksud irji'i? Kembalilah. Kita kalau pergi umrah ke pergi haji, pakaian ihram kita apa? Kain putih tu kan? Jadi kita kembali kepada Allah, kain kapan mana apa? So, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kalau kita baca pula surah Al-Balad, ingat Mekah, ingat apa?
Macam itulah kita akan dikembalikan kepada Allah. Allah sentiasa ingatkan kita sebenarnya. Kita akan balik pada dia, kita akan balik pada dia. Betul? Hatta gelas pecah pun, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay? So, ketika kita masuk Mekah tu pun, okay, dengan pakaian ihram, so ingatlah irji'i ila rabb. Kalau kita balik pada Allah, memang kita pakai kain kafan. Okay, macam juga ketika haji dan umrah kita pakai kain ihram. Okay? Dan ketika kita umrah haji, ketika kita tawaf, kita masuk je dalam tawaf tu, kita masuk dengan golongan yang bertawaf tu. So, irji'i, fadkhuli fi ibadi. Okay, kalau kita pergi Mekah tu, kita masuk dengan orang-orang yang nak mengerjakan umrah atau haji. Subhanallah. Allahu Akbar. Jannati, memanglah jannah Allah tu di syurga, tetapi dekat dunia ni ada rautah kan? Okay, sejannati di dunia ni ialah dua tanah haram tu lah. Okay, Kaabah di Baitullah dan Masjid Nabawi di Madinah. So, kalau kita tengokkan persamaan lah. Okay, kalau ingat mutmainnah, tenang. Okay, syurga nanti kat dunia ni ialah pergi Mekah. Betul? Okay, kalau kita ingat irji'i ila rabbik, betul lah kita pergi umrah, pergi haji, memang kita kenakan pakaian ihram. Tak berjahit kan? Kalau orang lelaki lagi rasalah sebab dia tak berjahit. Tu seumpama kain kafan. Okay, kemudian bila kita masuk dalam semua yang mengerjakan haji dan umrah tu, fadkhuli fi ibadi. Okay, subhanallah. Wadkhuli jannati. So kalau syurga Allah dekat akhirat nanti, so dekat dunia ni dua syurga orang Islam, Makkah dan Madinah. Okay, so di Makkah ada Kaabah, di Madinah ada Rautah, ada Masjid Nabawi, ada Rautah, ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So nampak tak perkaitan tu? Jadi barang siapa yang sedang menghafal, jadi boleh nampak perkaitan tu. So kalau siapa boleh bawa dalam surah, bawa surah-surah dalam solat malam, okey. So insya-Allah kita tak akan rasa penat. Sebab apa? Sebab kita faham cerita tu. Dia punya sambungan. Lepas ni surah apa, lepas ni kisah apa. Okay. Anggaplah kita berimpian bulan puasa tahun ni. Ni bukan tahun depan tau. Bulan puasa tahun ni kita dah 1445. Kalau tahun 2023, ya belum berubah tahun. Tapi tahun hijrah dah berubah. Ramadan tahun ni. Bukan Ramadan tahun depan. Ramadan tu dah tahun ni dah. Okay. Kita berazam Ramadan tahun ni kita lebih, kalau solat tarawih tu kita dapat menjiwai lebih lagi surah-surah dalam juzuk amma insya-Allah. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Asal Mekah. Asal Mekah. Apa yang ada? Asal tanah Mekah tu ada apa? Kalau kita ada pilihan, duit banyak, pergi Switzerland ke Mekah? Pergi New Zealand ke pergi Mekah? Betul tak? Ni saya cerita asal tau. Jangan tengok Mekah sekarang. Starbucks pun ada kan? Katanya lah. Betul tak? KFC semua ada kan? KFC. Okay, kalau sekarang ni shopping hotel dah banyak dah Mekah. Maksud saya kalau kita bandingkan dululah. Okay. Apa ada kat Mekah tu? Satu je. Satu-satunya alasan manusia pergi Mekah ialah sebab adanya Kaabah. Asalnya tak ada apa Mekah tu. Betul tak? Air pun tak ada. Betul? Okey, cuba buka surah Ibrahim. Surah 14. Ayat, okey, buka muka surat 260. Tengok ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'. Sekarang tengok ni. Wadi, lembah, bi ghairi, apa maksud?
Biwadin ghairi. Ghairi apa? Tidak. Zi mempunyai zar'in. Wadi yang mana tu? Yang tidak ada tanaman. So kenapa tak ada tanaman? Maknanya tak ada air. Kalau tak ada air, macam mana nak ada tanaman? Tak ada tanaman, macam mana nak ada haiwan? Tak ada haiwan, macam mana nak ada manusia? Itu asal Mekah. Dan sebenarnya Mekah memang begitu supaya kita kalau pergi Mekah tu kita tak distracted. Kita tak lari fokus. Sekarang ni dah macam-macam pula fokus kan. Jubah lah, minyak wangi lah, sejadah lah. Betul? Sebab sekarang ni kat Mekah apa yang tak ada? Betul? Sebenarnya asal kenapa Mekah tu tak ada apa? Supaya kita pergi sana memang betul-betul nak beribadah. Tapi sekarang pula, aduhai. Macam-macam dah ada Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau kita ingatlah sejarah Mekah kan. Siapa yang buka kota Mekah sebenarnya? Siapa perintis kota Mekah? Siti Hajar. Okay, seorang wanita. Kita wanita. Subhanallah. So asalnya Mekah tak ada apa-apa. Tak ada air. Batu-batu keras je. Kalau tak ada air, ingat kalau tak ada air, tak mungkin ada tanaman. Kalau tak ada tanaman, tak mungkinlah haiwan boleh hidup. Kalau tak ada haiwan, memanglah tak ada manusia. Tapi di saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang confirm less than 2 years old, sebab masih menyusu. Kalau kita ikut umur menyusu anak, berapa? Bawah 2 tahun, memang baby lah. Toddler lah kan? Okay, subhanallah. Masih susu badan lagi. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk meninggalkan isteri dan anaknya di tanah yang tandus, kering, gersang yang tak ada apa-apa. Air pun tak ada. Bayangkan tu. Bayangkan tu. Kalau kita. Alah abang tak best lah kat sini. Saya tak suka R&R ni. R&R lain. Suami kita pun pusing pergi R&R lain kan. Katalah kita tidur. Saya selalu macam tu tidur. Tiba-tiba dah sampai R&R. Alah tak nak R&R ni. Tak best. Toilet dia tinggi. Kena naik tangga. Dia keluar balik pergi R&R lain. Betul? Tu R&R yang macam-macam ada tu ha. Ni ha. Nabi Ibrahim bawa isteri dan anaknya yang dah lah lama menunggu anak. Betul? Betul? Siapa tak sayang isteri, siapa tak sayang anak, betul? Allahu Akbar. Sebab tu masuk surah Al-Balad ni, kita rasa macam, ya Allah, memang betul lah syurga tu bukan murah. Begitu banyak perjuangan sebenarnya yang kita kena lalu sepatutnya. Okay? Allahu Akbar. Kalau kita lah berada di tempat Nabi Ibrahim, rasa kita boleh jelaskan tak perasaan masa tu? Boleh tak gambarkan perasaan nak tinggalkan anak dan isi tempat macam ni? Perasaan Nabi Ibrahim, perasaan Siti Hajar, kita boleh bayangkan tak? Sebab tu ketika Siti Hajar tanya, Nabi Ibrahim mampu jawab tak? Dia tak mampu jawab. Siapa boleh jawab kalau keadaan tanya, kenapa tinggalkan saya dengan anak kat sini? Rasa-rasalah siapa boleh jawab? Sebab Nabi Ibrahim memang, boleh bayangkan tak? Sampai tak terjawab Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Sebab memang ikut logik akal lah, no one can survive. Setitik air pun tak ada. Macam mana nak hidup? Betul tak? Ya Allah, ya Tuhanku. So siapa nak pergi umrah apa ni? Tolonglah jiwai semua-semua ni. Okay. Allahu Akbar. Sehingga Siti Hajar cakap apa? Adakah ini perintah? Barulah Nabi Ibrahim boleh jawab. Betul? Kalau betul ni perintah Allah, pasti Allah akan jaga kami. Dan pasti perintah ini tidak sia-sia. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lah, tu Siti Hajar. Kalau kita.
Rasa kita jawab apa? Alah cakap je lawak sayang si Sarah lagi kan? Betul tak? Kita tahu Siti Sarah tu cantik jelita. Duduk kat Palestin. Dihormati. Kan? Kalau kita lah macam-macam tak kita ungkit. Tapi bayangkan apa jawapan Siti Sarah. Siti Hajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. Kalau kita habis bercakap, cakap je lah tak sayang. Okay? Cakap je lah tak cinta. Kalau awak cinta tak awak tergamak tinggal saya kat sini. Kan? Saya kalau memang kalau drama Nabi Ibrahim ni, drama Nabi Ismail, bukan drama lah, sorry. Bukan drama. Maksud saya kisah. Sorry, saya minta maaf, bukan drama. Kalau kita selusuri sirah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Kita pun tak lama pun baru meninggalkan ibadah kurban ni. Subhanallah. Tak ada lebih hebat krisis dalam hidup seorang manusia yang dijalani oleh Nabi Ibrahim. Dan semuanya Nabi Ibrahim lulus. Okay? Sebab itulah sampai hari ni kita selawat yang terbaik yang diminta oleh Rasulullah adalah selawat Ibrahimiyah. Sehingga dalam setiap tahiyat akhir kita ada selawat Ibrahimiyah. Itu adalah bapa tauhid kita. Kita zikir pagi petang dia kan? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah. Okay? Sehingga Nabi Muhammad request dengan Allah, dia juga nak seperti apa yang Nabi Ibrahim dapat. Sebab tu gelaran Khalilullah hanyalah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah lebih hebat daripada Habib. Khalil lagi tinggi. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok dekat doa Nabi Ibrahim ni, tipu Nabi Ibrahim tak sedih. Nabi Ibrahim sedih sangat sehingga Nabi Ibrahim berdoa. Ni doa Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tiada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan solat dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati. Perhatikan afidah, fuad. Afidah, hati, fuad. Kenapa siapa dah pergi umrah atau haji dia rindu nak balik semula ke tanah haram? Sebab doa Nabi Ibrahim sentiasa memanggil kita. So, Nabi Ibrahim dah doa, dah siap-siap. Faja'al af'idatam minan nasi tahwi. Hawa. Cenderung. Hawa kita akan sentiasa cenderung nak balik ke tanah suci Mekah. Sebab ia adalah doa Nabi Ibrahim. Siapa dah sampai tanah suci Mekah, dia memang akan nak balik situ. Dia nak datang lagi dan lagi. Dia akan sentiasa merindui untuk balik ke situ. Sebab apa? Fuadnya. Fuad apa? Fitrah. Fitrah kita, Nabi Ibrahim dah doakan, fitrah setiap manusia. Fitrah manusia akan cenderung padanya. Ilaihim, iaitu Mekah. Warzuqhum. Dan berilah rezeki. Rezekikan mereka minas samarat. Buah apa yang tak ada dekat Mekah sekarang? Manggis ada tak? Durian? Semua ada dekat Mekah. Semua jadi buah ada. La'allahum yashkurun. Semoga mereka bersyukur. Allah Akbar. Okay. Subhanallah. Kalau kita tengok ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tak ada satu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah. Kalau kita tengok atau kalau kita pernah dengar cerita Israiliyat.
Dia kata Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar ke Mekah sebab apa? Cemburu. Betul? Okey, tu Israiliyat. Tapi hari ini menzahirkan pada kita, sungguh setiap takdir Allah, setiap perancangan Allah, semuanya hebat, semuanya baik, semuanya betul, semuanya benar. Siapa sangka hari ini tanah yang begitu tandus, kering, gersang, Mekah hari ini menjadi tumpuan seluruh umat Islam seluruh dunia. Tempat yang tak ada apa-apa asalnya. Satu hari ini renung hidup kita. Renung hidup kita. Atas semua yang Allah dah susun takdir hidup kita, tak ada satu pun yang silap sebenarnya. No. Tak ada. Semuanya baik, semuanya betul. Kalau kita menggunakan akal fitrah kita, kita akan sangat bersyukur dengan takdir yang Allah telah susunkan pada kita. Saya bagi contoh. Nabi Musa, dia pukul tumbuk terus mati. Menyebabkan apa? Dia lari ke Madian. Kalau tak lari ke Madian, adakah Nabi Musa akan jumpa Nabi Syuaib? 10 tahun berburu dengan Nabi Syuaib. Betul? Nabi Yusuf, kalau tak didengki masuk perigi, dijual, sampai tak Nabi Yusuf ke Mesir, dibeli oleh menteri, di rumah menteri jadi asisten. Sebab tu Nabi Yusuf belajar tentang politik di rumah menteri tu. Dia boleh tengok orang datang, menteri-menteri lain datang, dia belajar pasal politik. Sebegitu sekali Allah merancang. Allah Al-Latif, Allah Al-Khabir. Perancangan Allah sangat halus dan teliti. Sehingga Nabi Yusuf jadi menteri kan? Kat mana dia belajar semua tu? Allahu Akbar. Kalau kita tengok sejarah Nabi Musa tadi pun, okay, ketika Nabi Musa disuruh patah balik ke Mesir, apa yang Allah sebut? Okay, kalau kita tengok surah, contoh surah Taha, ayat 13. Allah guna kalimah pilih. Telah memilih. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Semua ni maknanya Allah dah susun, Allah dah atur. Allah memang pilih, Allah dah pilih. Maknanya semua ni dah memang dah dirancangkan oleh Allah, dah ditakdirkan oleh Allah. Allahu Akbar. So, renung hidup kita sekarang. Mungkin kita masih ada lagi yang dendam kesumat ke, yang tak boleh terima dengan hidup kita ni. Masih nak putus, tak menyambung lagi satu rahim ke. Masih ada benda-benda sangkut dekat hati kita ni. Okey, ingat. Sedih macam mana pun, berat macam mana pun, pedih macam mana pun, apa yang kita tanggung. Seperti macam tak boleh terima takdir ni. Ingatlah takdir Siti Hajar. Ingatlah takdir Nabi Ismail. Ingatlah takdir Nabi Ibrahim. Ingatlah takdir Nabi Musa. Ingatlah takdir Nabi Yusuf. Kita kena lalu semua tu. Baru semuanya indah. Baru akhir hidup kita ni kita lalui dengan tenang, indah, radiyatan mardiyah. Selagi kita bengkak, tak puas hati, okay, tak nak lepaskan, tak halalkan, aku tak reda. Aku takkan jejak lagi kaki kat rumah dia. Aku takkan jumpa lagi dia. Kalau dia mati sekalipun, aku takkan pergi. Ubah sekarang. Betulkan balik. Atas semua yang dah terjadi, Allah adalah Allah Al-Latif Al-Khabir. Semua takdir Allah itu baik dan betul dan halus. Maafkanlah. Bukan senang. Tapi kalau betul kita nak selamat dekat padang mahsyar nanti, okay, maafkanlah dia sekarang. Maafkan siapa saja. Maafkan.
Sebab nanti tak ada benda yang paling mahal yang kita nak lepas kita mati ialah pengampunan. Ialah kemaafan. Seluruh hati niatkan. Aku maafkan semua yang pernah berurusan dengan aku, ya Allah. Aku maafkan. Bantulah aku, ya Allah. Okay? Latih Berlatih. Semua kisah dalam Al-Quran semua dah ada. Kisah dengan adik-beradik. Kisah dengan suami. Kisah dengan anak. Macam mana Nabi Nuh dengan anak dia? Berapa tahun anak dia duduk dengan dia? Berapa tahun anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh? Berapa tahun isteri dia dengan Nabi Nuh? Bagaimana isteri Fir'aun? Semua tu kita kena belajar. Nak bandingkan ujian kita dengan mereka. Ya Allah. Okay? Subhanallah. Kalau kita tengok macam kisah Nabi Yusuf kan. Ketika dia berdoa. Ayat 100 ke 100. Surah Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Nabi Yusuf kata siapa yang ajar dia ilmu takwil? Mimpi, takbir mimpi semua? Siapa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau. Siapa tu? Rabb. Sesungguhnya Engkau telah menurunkan aku sebahagian dari kekuasaan, minal mulk, kekuasaan, kerajaan, pemerintahan dan mengajarku. Maksudnya itu memang dah dalam takdir Allah. Memang dah dalam perancangan Allah. Allah ajarkan Nabi Yusuf ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis salihin. Hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih. Seperti kita tahu, Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Okay. Asuh diri kita, didik diri kita, pujuk diri kita. Kalau bukan sekarang, aku nak redha bila lagi? Kot malam ni lah last. So make a call. Call lah. Kalau takut tak sempat jumpa, call je. Saya maafkan. Dan saya juga minta maaf. Atas siapa je yang pernah kita sakiti atau yang kita teringat, kita rasa kita tak settle lagi dengan dia. Telefon atau pergi jumpa lagi bagus. Okay. Nak minta halal ke? Nak minta maaf ke? Nak maafkan ke? Kalau tunggu dia minta maaf macam tak datang, kita lah mulakan. Kita nak tak nanti kita didahulukan? Ketika dia pada mahsyar nanti? Nak kan? Kita nak tak melintas nanti cepat? Nak kan? Semua kita nak cepat, cepatkan urusan kita kat dunia ni. Dan cepatkan urusan lain juga. Mudahkan urusan orang lain juga. Jangan susah-susahkan orang lain. Okay? Saya pun degil juga. Kedegak tu, nak tu juga. Tapi sekarang ni, ya Allah, ni takdir dia. Kita order lain, sampainya lain kan. Kena geram ni kan. Aku order air panas, datang dia sejuk. Tapi sekarang ni dah tak kuasa dah nak memetikai kan. Alhamdulillah, inilah rezeki. Jadi kita dah macam, Alhamdulillah, boleh redha dah. Alhamdulillah, apa-apa keluar, Alhamdulillah, inilah rezeki Allah tu hari ni. Pokoknya kalau datang air panas, kan tumpah ke. Allah tahu, sentiasa sangka baik dengan Allah. Bersyukur. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. So, semua ni sia-sia ke? Semua yang Allah atur ni sia-sia ke? Rabbana ma khalaqta hadha batil. Subhanak. Faqina azabannar. Kenapa doa ulul albab tu faqina azabannar? Sebab kita penuh sangka buruk dengan Allah. Kita selalu nak melawan. Selalu nak boykot. Nak boykot ataupun nak apa? Yarham. Baru belajar bersin kan?
Jawab apa? Ya Allah. Okey. Allahu Akbar. Jadi tak ada benda sia-sia lah. Semuanya baik. Semuanya baik. All is good. InsyaAllah hati tenang. Senyum dah. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, Al-Balad adalah Mekah. Okay. Jadi kita pun tahulah kalau sirah Siti Sarah dan Nabi Ismail alaihissalam. Okay. Ketika dia berlari nak dapatkan air. Betul tak? Sebab asalnya memang tak ada air kat situ kan. Kan? Fata Morgana disangkakan berlari ke Safa Marwah. Buat sa'i sehingga menjadi syiar kita umrah dan haji. Hari ni rupanya air tu dekat mana? Dekat kaki Nabi Ismail. Macam itulah. Kita dituntut untuk berusaha. Okay? Allah yang akan tetapkan kat mana. Okay? Rezeki kita tu Allah dah tetapkan. Okay? Kita buat bahagian kita dulu. Kita buat kerja kita. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah, jadi kalau daripada sirah Siti Hajar dengan Nabi Ismail itu sebenarnya terlalu banyak benda kita belajar. Okay? Belajar, especially belajar tentang tawakal. Bergantung betul, penuh kepada Allah. Okay? So kalau kita susah hari ni, susah-susah kita, adakah kita sesusah Siti Hajar? Adakah? Kita semua dah tak ada baby nak nyusukan kan? Risau kering susu dah. Anak dah besar dah semua. Okay? Allahu Akbar. Sebab itulah hari ni, salah kan? Saya pun sempatlah nak masuk surah Al-Balad ni, mengenangkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang semua cita-cita kita nak nafsu mutmainnah. Tapi hari ni yang kita nak tu, adakah kita sanggup untuk berpenat lelah? Okey? Adakah kita sanggup untuk mentaati segala perintah Allah? Tinggalkan segala larangan Allah. Okey? Allahu Akbar. Saya lupa nak sebut. Selalunya masuk je surah baru, kita akan tahu dia surah. Surah Al-Balad adalah surah ke-90 dalam juzuk 30. Surah ke-90 ada berapa ayat? 20 ayat. Okey. Ada 80 kalimah. Ada 236 huruf. Okey, saya selalu akan refer pada buku kompas ni, kompas surah. Okey. Sebelum surah Al-Balad adalah surah Al-Fajr. Kalau ikutkan sejarah turutan turun surah yang ke-35 turun kepada Rasulullah. Selepas surah Qaf. Surah Qaf duduk nombor berapa? 50. Okey, muka surat mushaf. Kalau dalam mushaf kita, Rasam Osmani, muka surat 594. Berapa muka surat? 1. Kalau kita tengok mushaf kita tu, surat Al-Balad 20 ayat. Tapi tak sampai penuh satu muka pun. Betul tak? 3 suku lah. Suku lagi ialah surah Al-Fajr kan? Betul? Okey. Nama surah ni duduk dekat ayat 1. Okey. Nama surah disebut dalam ayat 1, nampak hujung tu ada Al-Balad. Jadi surah ni adalah nama surah Al-Balad. Al-Balad ni merujuk kepada apa? Tanah haram, kota suci Mekah. Okay. Kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Surah ni turun fasa 3 ketika dah nak masuk fasa boykot. Ketika dah mula umat Islam di Mekah waktu tu diseksa. So surah ni turun di fasa 3. Sebab tu saya sangat recommend
dekat rumah ada buku ni senang nak tengok. Okay. Apa? Fasa-fasa turun surah. Okay, so kalau surah ke-90 kita akan tengok dia duduk dekat permulaan fasa 3. Okay, ni adalah buku rujukan ni, nama dia Kompas 114. Ustaz Syahri Abdul Rahman. Okay. Subhanallah, turun ketika menghampiri fasa 3. Fasa, kita tahulah tu fasa paling perit dah. Okay, fasa boykot. Membuat undang-undang tidak waras semata-mata untuk melihat tumpahnya darah Rasulullah SAW pada ayat 2. Dan para sahabat radhiyallahu anhu kafir sanggup menghabiskan harta mereka demi melihat kematian kaum muslimin pada ayat 6 dan terus berlagak zalim kepada mereka di Mekah. Okay. Subhanallah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr pun ada cerita perangai orang jahiliah Mekah yang makan harta anak yatim. Ingat tak surah Al-Fajr? Lepas tu, dia tak bantu fakir miskin. Ingat? Okay. Maka surah ini melengkapkan kesaan dalam membebaskan hamba dan memberi makan kepada fakir miskin. Okay. Seperti yang kita tahu, surah-surah Makiyah ni, dia tidak ada syariat lagi. Dia semuanya fokus kepada pembinaan akidah. Sebab tu kalau surah Makiyah ni dia tak ada tentang solat, dia tak ada tentang zakat, tetapi lebih kepada kemanusiaan. Contohnya beri makan anak, beri makan orang miskin, menyantuni, memulihkan anak yatim. Kalau tak Islam pun memang itu kemanusiaan. Faham Jadi peringkat awal Islam, surah-surah Makiyah lebih kepada pembinaan tauhid dan kemanusiaan. Betulkan sifat-sifat kemanusiaan. Jangan ikut sifat jahiliah. Surah Al-Balad ni nanti hujung surah akan berakhir dengan wajah mukmin. Ataupun tadi itulah surah Al-Fajr tu yang dapat nafsul mutmainnah. Okay. So ayat 1 hingga 4 adalah sumpah Allah. Kita boleh bagi kepada 4 atau juga boleh bagi 3 sebenarnya. Kalau ikut buku Ustaz Syahri, bagi pada 4. Ayat 1 sampai 4 adalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 5 hingga 10 ialah manusia sering lupa daratan. Ayat 11 hingga 18, pendakian golongan syurga. Kalau kita perhatikan, surah Al-Balad ni, hujung dia nampak apa? Cuba tengok hujung surah Al-Balad. Nampak Ashabul Mash'amah dengan Ashabul Maimanah. Ayat 18, Ashabul Maimanah. Ayat 19, Ashabul Mash'amah. So, kita masih lagi diberi pilihan nak yang mana. Okay. Nak golongan kanan ke nak golongan kiri. Jadi, 19-20 adalah golongan neraka. Okay. So kalau kita tengok ayat 17 sampai 20 tu adalah sebutan untuk 2 golongan manusia. Okay. Ashabul Maimanah ataupun Ashabul Mash'amah. Okay. Okay, surah Al-Balad dimulakan dengan sumpah. Ia adalah sumpah Allah. Okay, fasa 3 kenabian sekitar tahun ke-6 hingga ke tahun... Fasa 3 ni tahun 6 hingga tahun 10 kenabian ni. Okay, ayat 1. Surah ini dimulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Okay, surah ini dimulakan dengan sumpah, tetapi Allah mulakan dengan la. Okay, la selalunya maksudnya apa? Tidak kan? Tetapi dalam bahasa Quran pun, bahasa wahyu, bahasa Arab, la ni sebenarnya ada banyak maksud.
Okay, ada banyak maksud, ada banyak apa? Tak semestinya tidak. Okay. Kenapa bukan tidak? Takkanlah Allah nak kata tidak aku bersumpah. Kan? Sedangkan Allah bersumpah. Jadi la dekat ayat ni bukan la nafi. Okay. Maksudnya bukan la yang biasa tu lah. Tapi ini adalah menurut jumhur ulama. Okay. La yang untuk sebagai, dia ada dua lah. La nafi dan tahqiq. Dia menafikan tetapi tujuan untuk menekankan. Macam kita lah kalau orang kata, betul ke dia tu begini kan? Contohnya benda tu tak betul. Kita akan cakap apa? Bukan. Bukanlah. Bukan. Kan macam tu? No, 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 no. Itu maknanya kita apa? Nak menafikan sebab benda tu tak betul. Boleh? Okay. So, dia untuk tahqiq ataupun menekankan sumpah tu. So, qasam uqsim ialah aku bersumpah. So, kalau nak ikutkan untuk memudahkan terjemahannya, sebab tu diletakkan situ sungguh. Selalu la bermaksud tidak, tetapi dalam ayat ini, okay, sebab selalunya sumpah dimulakan dengan waw kan? Tapi ini dimulakan dengan la. Jadi secara literal, tetapi bukanlah maksudnya la yang biasa tu yang bermaksud tidak tu. Okay. So sebenarnya ulama mengatakan kenapa Allah letakkan la. Okay. Sebab kita tahu la, sebab kita tahu kalau sumpah dia mestilah terkait dengan sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar, yang sangat serius, yang kita kena pay attention, yang kita kena tumpukan perhatian. Betul? Okay. Subhanallah. Jadinya Allah bersumpah dan apa objek yang menjadi sumpah Allah itu selalunya objek yang sangat mulia, yang sangat besar. Okay. Jadi sebab itulah al-balad. So Allah sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. So Mekah di sisi Allah mulia. So confirm lah di sisi kita manusia pun Mekah itu memang satu tempat yang mulia. Okay. Allah Akbar. Jadi la kat sini Allah nak menafikan, Allah bersumpah, sungguh Allah menafikan keyakinan orang kafir Quraisy Mekah waktu itu adalah salah. So Allah nak menafikan tetapi ada sikit menekankan bahawa sangkaan apa yang orang kafir Quraisy Mekah yakin adalah salah. Tak betul. Okay. So Allah menidakkan, Allah nak menidakkan pemahaman orang kafir. Okay, jadi Allah menolak kefahaman keyakinan orang kafir Quraisy Mekah. Plus Allah menolak fahaman salah mereka. So Allah menarik perhatian orang kafir Quraisy Mekah supaya pay attention dengan ayat Quran. So apa yang mereka yakini tu salah. Apa yang salah tu? Okay. Subhanallah. Kita terus faham Al-Balad Mekah ni kalau Allah bersumpah macam satu tempat, satu benda tu besar dan mulia. Jadi Mekah ni memang tempat yang mulia. So Allah bersumpah dengan Baitullah, rumah Allah yang berada di Mekah. Maknanya confirm lah Kaabah itu ataupun Mekah itu adalah sangat-sangat istimewa. Subhanallah. Okay. Apakah salah fikiran, keyakinan orang Mekah waktu itu? Ialah kita kena tengok ayat 2. Okay. Wa anta hillum bihadzal balad. Okay. Sedang engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini sentiasa ditindas. Kita tahu daripada Nabi Ibrahim lagi, tanah Mekah ini haram untuk buat sebarang kemungkaran. Okay. Dan kita tahu tanah haram, boleh tak kita tebang pokok? Boleh bunuh binatang tak? Tak boleh. Apatah lagi nak bunuh orang. Betul? Tanah haram tempat yang mulia. Allah muliakan Mekah. Tetapi orang kafir Quraisy Mekah dah halalkan darah Nabi.
Sebab itulah la uqsimu bihadzal balad. Mereka ubah. Mereka kata, tapi darah Nabi Muhammad halal untuk dibunuh. Satu ayat ni turun dah masuk fasa boykot, dah nak masuk fasa jadi tahun ke-6 kenabian. Allahu Akbar. Jadinya kita tahu kat sini, okay, kenapa sampai Allah bersumpah, faham Sebab keyakinan ataupun apa yang orang kafir Quraisy Mekah faham tu memang dah salah dah. Sangat-sangat salah. Okay. Allah sumpah, sampai Allah bersumpah untuk tolak keyakinan kafir Quraisy Mekah waktu tu. Okay. Mereka kata apa? Nabi tu palsu lah. Lepas tu mereka kan letak berhala. Sungguhnya Allah tak layak, bukan satu-satunya untuk disembah lah. Jadi mereka dah buat macam-macam kemungkaran. Okay. So Allah menolak keyakinan-keyakinan mereka. Okay. Hillu ni halal. Okay. Kita pun makanan halal. Maksudnya telah halal. Hil ni ialah kita buka tali. Macam kita antai satu tali. Contohnya kita buka tali kasut. Jadi kalau makanan tu halal, maknanya dia dah dilepaskan keharamannya. So dia jadi halal. Okay, tu maksud dia lebih kurang. Subhanallah. Dia sebenarnya hilun ni, siapa baca celik tafsir pun dia ada banyak maksud Tu satu tadi. Orang kafir Quraisy Mekah telah menjadikan darah Nabi Muhammad halal untuk dibunuh. Ada juga ulama mengatakan hilun ni juga ialah Nabi Muhammad dihalalkan. Okay? Nabi Muhammad dihalalkan. Sebab tu nanti ada pembukaan kota Mekah. Okay? Nabi dibenarkan untuk tumpahkan darah. Faham Ketika pembukaan kota Mekah. Maksudnya, ni sebenarnya ayat ni nak ceritakan masa depan juga. Nabi akan dapat balik tawan kota Mekah. Dan kebenaran untuk Nabi tawan balik kota Mekah, maknanya boleh kalau sampai menumpahkan darah dekat kota Mekah tu akan diberi oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad saja. So dia ada banyak pemaknaan So kalau saya cadangkan paling senang baca celik tafsir, kita boleh nampak kat situ ulama-ulama tafsir menggariskan apa maksud hilun. Okay. So ayat 2 ni menerangkan sumpah yang pertama. Ayat pertama ni diterangkan sumpah Allah tu pada ayat kedua. Okay. So nak terang amannya kota Mekah ni, sampai siapa pergi kota Mekah, kadang-kadang kalau siapa puasa lah, terutamanya kan bulan puasa ke, sampai tak termakan kan. Maknanya dekat kota Mekah apa yang tak ada, semuanya ada. Okay, begitu aman, begitu berkatnya tanah suci kota Mekah. Okay, subhanallah. So juga dikaitkan tanah suci Mekah ni juga jadi mulia sebab adanya Nabi Muhammad SAW kat situ. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Okay, so kota Mekah jadi mulia sebab tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Okay. So ayat 2 ni menerangkan bahawa ada perancangan daripada kaum kafir Quraisy Mekah, ada perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Okay. Sebenarnya daripada zaman Nabi Ibrahim dulu, di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad pun, mereka memang kalau orang buat jahat contohnya, patutnya kena bunuh, masuk je kota Mekah dia selamat. Maknanya nak beritahu selamatnya kota Mekah tu. Okay, bebas hukuman. Tak boleh bunuh, dekat tanah haram tak boleh membunuh. Tetapi orang kafir Quraisy Mekah boleh pula ubah, dihalalkan darah Nabi Muhammad SAW. Okay. So nampak tak betapa mereka tak sukakan Nabi Muhammad? Nampak tak? Okay. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad membawa tauhidullah. Nabi Muhammad membawa ajaran bahawa manusia tidak perlu menghambakan diri kepada manusia, tetapi menghambakan diri hanya kepada Rabbul Alamin.
Okay, ada hadis yang memang menceritakan bahawa Nabi Muhammad dibenarkan satu hari nanti untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad akan menakluk balik kota Mekah. Okay. Dah download kan apps Celik Tafsir? Boleh baca dekat situ Sahih Bukhari nombor 3957. Saya send dekat group insyaAllah. Okay. Hilun juga bermasuk bermukim. Okay, Nabi Muhammad bermukim di situ. Pendapat ketiga, pendapat keempat, Allah memuliakan Mekah dengan kehadiran Nabi Muhammad di dalamnya. Okay, subhanallah. Jadi ayat 1, Allah bersumpah. Okay, dimulakan dengan la. Okay, jumhur ulama mengatakan Allah menafikan, mulakan dengan menafikan tetapi untuk menekankan bahawa, okay, untuk menolak keyakinan ataupun salahnya keyakinan kaum kafir Quraisy Mekah waktu itu. Okay. Sumpah seterusnya ialah wa walidin wa ma walad, demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Okay, untuk menerangkan 3 dan 4 ni kita tangguhkan dulu boleh? Pukul 11 lebih dah ni. Okay, sekurang-kurangnya dah nampak dah kaitan antara surah Al-Fajr dengan surah Al-Balad. Nampak dah? Okay, so ingat je surah Al-Balad, ingat apa? Ingat kabad. Ayat 4 tu. Ingat surah Al-Balad. Ingat kabad. Apa maksud kabad? Susah payah. So nak merungut lagi? Susahlah hafal doa. Susahlah hafal surah. Susahlah. Susah. Lepas ni tukar apa? Dah memang pun laqad khalaqnal insana fi kabad. Pujuklah diri sendiri boleh? Boleh? Okay. Subhanallah. Ingat, mata kita, itu kelas petang kelas Selasa. Mata kita dengan mata orang kafir sama-sama boleh melihat ke? Tapi pastikan mata kita melihat apa? Tak sama dengan mata orang kafir. Cara mata kita tengok langit tak sama dengan orang kafir tengok langit. Cara mata kita tengok laut tak sama dengan mata orang kafir tengok laut. Ini ubah. Jangan sama macam orang kafir, boleh? Patutnya kalau tengok benda, Ish. Contoh, wow. Dia keluarnya wow. Tukar jadi apa? Masya Allah ataupun subhanallah. Okay, ataupun kalau melibatkan nikmat kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bila orang puji kita. Okay, ni semua dalam surah Al-Kahfi kan? Okay, patutnya kalau ada orang puji kita, kita sebut apa? Masya Allah. Ni semua kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada daya pun dari saya. Itu antara kita boleh contoh. Okay, Masya Allah, la quwwata illa bila. Tapi kalau kejadian alam ke apa ke, kita boleh sebut subhanallah. Maha suci Allah. Okay? Tapi kalau orang puji kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ataupun haza min fadli Rabbi. So kalau ikut dekat kisah Nabi Sulaiman tu, dia kata apa? Nikmat ini adalah untuk menguji sama ada aku mensyukuri atau kufur. Jadi ingat, bila orang puji kita sebenarnya kita tengah diuji. Nak bersyukur. Okay, supaya bersyukur atau kufur. Okay, subhanallah. Jadinya banyak benda sekarang ni kita tak nak sama dengan orang kafir. Okay, semua kita nak ubah. Kalau dulu sebut awesome, gorgeous lah, apalah. Okay, wow, amazing. Kalau nak amazing boleh, tapi mulakan dulu dengan subhanallah. Ataupun kalau ulul albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina azabannar. Okay. Jadi kalau katalah kan, kadang-kadang kita kalau buka, perasan tak kalau kita buka FB, kadang-kadang keluar apa tu, orang yang cacat lah apa, mana organisation yang NGO kan. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah,
Takut kita tengok. Yelah. Jadi kita sebut apa? Subhanallah. Allah cipta muka dia macam tu sebab Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Okay. Kita ni sebaik-baik kejadian. Okay. So pastikan janganlah sampai kita punya perangai, orang kata apa? Bina. Kan surah Al-A'raf kita dah tengok kan, surah Al-A'raf ada mata tapi tak melihat, ada telinga tapi tak mendengar, ada akal, ada hati tapi tak merenung, yufaqih, okay, tak merenung tafakur alam ataupun tadabbur ayat Quran. Allah kata apa? Macam binatang malah lebih teruk. Okay, lebih teruk. Subhanallah. Seteruk-teruk manusia pun cuba dirikan di sebelah gorila. Siapa lagi lawa? Tetap manusia tetap manusia. Subhanallah, Allah Akbar. So, kita ni sempurna Allah. Jadi, make sure kita gunakan potensi ahsanut taqwim yang Allah dah bagi kat kita tu. Ke jalan yang Allah redha. Ingat nak apa? Nak diseru dengan apa? Nafsul mutmainnah. Okay? Nak masuk dalam hamba-hamba Allah yang berbahagia. Nak masuk dalam syurga Allah. Tapi aku sedar, ya Allah, sesungguhnya nak syurgamu nanti di akhirat. Sekarang aku di dunia, aku mesti taat perintah Allah. Tinggal larangan Allah. Macam mana nak taat kalau tak tahu perintah Allah? Perintah Allah tu hanya boleh didapatkan, difahami dengan tadabbur Al-Quran. Kalau hari-hari minta ihdina, hidayahnya zalikal kitabul la raiba fi, hidayahnya hudal lil muttaqin, dalam kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan dan hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi kerja kita apa? Ingat tak saya dah bagi flow itu bulan Ramadan? Ingat tak? Dah hafal kan? Tujuan kita cipta apa? Tujuan kita diciptakan surah Az-Zariyat ayat 56. Lepas tu apa flow dia? Illa liya'budun. Betul? Nampak ni? Tujuan kita diciptakan untuk beribadah. So, kaitkan dengan, terus pergi dekat surah Al-Baqarah. Ayat 21. Sebab dia sama. Nampak tak? Ada khalaqakum. Ini adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So nombor satu apa? So ni step dakwah Step berdakwah. Nombor satu, ingatkan manusia ni, kita ni dicipta bukan sahaja. Kita dicipta ada tujuan, ada matlamat. Kenapa Allah cipta kita? Surah Az-Zariyat ayat 56. Betul? Illa liya'budun. Kat situ ada khalaq. Dia punya keyword khalaq. Cipta, lepas tu ada liya'budun. So, cari ibadah. Tadi illa liya'budun. Jadi kat sini keyword dia ialah ubudu, sembahlah Rabb. Okey, tadi kita dah tahu cipta untuk beribadah. Jadi beribadah kepada siapa? Rabb. Kita tahu Rabb, 3 sifat Rabb. Mencipta, memiliki, mengatur. Yang mencipta kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Allah kalau ada perintah, mesti ada harapan ataupun supaya. Kita kalau nak rajin nanti dah besar supaya macam tu. So la'allakum tattaqun. Jadi Ibnu Qayyim kata sebenarnya gabung dua ni 51 ayat 56, Al-Baqarah ayat 21. Jadi tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk tattaqun. Untuk tattaqun. Apa maksud takwa? Taat perintah Allah, tinggal yang Allah larang. So kalau kita tengok patah balik awal Al-Baqarah, huda hanya untuk lil muttaqin. So kenapa kita kena beribadah? Untuk jadi yang bertakwa. Kenapa kena jadi yang bertakwa? Supaya dapat huda. Huda tu yang kita minta dalam setiap rakaat kita. Bukan urzukna. Ihdina. Bila Allah perintah, wajib cari. Tapi yang Allah perintah ihdina, kita tak cari hidayah. Yang kita sibuk siang malam cari makan. Cari harta. Ya Allah perintah cari hidayah. Nampak tak kerja kita terbalik?
Nampak tak kita tak ikut KPI, tak ikut tujuan Allah cipta kita? Sebab rezeki kita dah tetap ni. Tinggal nak qada je, tinggal nak jalankan je. Qadar dah tetap. Berapa banyak dah tetap. Tinggal nak jalankan je. Cepat ke lambat, sikit ke banyak, melalui cara apa. Kadang-kadang rezeki tu melalui itu, melalui ini, tak tahu. Kita tahu. Okay? Tapi Allah saja yang tahu. Subhanallah. Jadinya, ihdinas siratal mustaqim. Sekarang nampak apa tujuan hidup kita? Untuk meraih hidayah, kita mesti bertakwa. Jalan yang lurus. Subhanallah. Itu yang paling basic lah. Boleh? Apa tujuan kita ciptakan? 51, 56. Kemudian ayat 2 surah Al-Baqarah ayat 21. Kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah tidak ada perintah lagi tau. Sampai ayat 21. Sebab dalam Fatihah dah ada 3 golongan dah. An'amta alaihim, kemudian maghdub, kemudian ad-dhalin. Ada tak Allah cerita dalam Baqarah? Semua tu sebelum ayat 21. Sebab 1 sampai 5 ni, Al-Baqarah 1 sampai 5, siapa ni? Ni, 1 sampai 5 ni siapa ni? Muflihun. Dah tentulah yang an'amta alaihim. Okey? Ayat 6, kafaru. Orang kafir. Okey? Ni yang paling kita takut ni. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati dia. Lepas tu, golongan apa yang banyak lepas tu? Ayat paling banyak ialah golongan munafik. Okey, kalau kita perhatikan, barulah ayat 21 datang perintah. Setelah Allah terangkan apakah 3 golongan dalam Fatihah. Sekarang nampak kenapa lepas Fatihah surah Al-Baqarah? Nampak? Okey, ciri-ciri itu Allah dah gariskan. Kemudian, apakah kerja kita semua manusia? Tak kira kau an'amta alaihim ke, kau maghdub ke, kau dhalin ke, apa patutnya buat? Inilah kerja kita. U'budu rabbakum. Beribadahlah, hambakan diri kepada Tuhan yang menciptakan. Boleh? So, kalau selagi kita tak kaji Quran, okey, tak tahu apa perintah Allah, maknanya, selagi kita tak kaji Quran, tak tadabbur Quran, kita tak tahu perintah Allah, kita tak tahu larangan Allah, okey, selagi itulah sebenarnya kita belum benar-benar mentaati perintah Allah. Sedangkan takwa adalah taat perintah, tinggal larangan. Berhati-hati dalam hidup. Kalau kita kupas lagi, ni semua kita dah kupas dah kelas Asmaul Husna. Okey, sampai Allah terangkan ayat 22 ni. Siapa Tuhan yang kita kena sembah tu? Siapa dia? Siapa dia? Dia yang jadikan bumi ni untuk kamu. Lepas tu dari langit diturunkan isinya. Dibinanya dengan kukuh. Ya Allah, kalau tadabbur ayat 20-21 ni. Kat sini, inilah nak ajar anak kita yang 0 sampai 7 tahun tu. Siapa yang jadikan kita? Siapa jadikan bumi ni? Hujan ni turun daripada langit. Siapa yang turunkan? Okey? Diturunkan air hujan dari langit. Dikeluarkan air tu berjenis-jenis buah-buahan. Cakap dengan anak, kenapa kita siram pokok tu? Ceritakan, alam tu semua tafakur. Budak, sebenarnya alam semesta ni lah untuk buktikan kewujudan Allah. Melalui Al-Quran kita tadabbur, kemudian kita tengok alam. Itu untuk mewujudkan, itulah bukti kewujudan Allah. Kita tak boleh tengok Allah, zat Allah kat dunia ni. Sebab tu kalau benda ni kita faham, tadabbur, tafakur, itu yang mewujudkan maqam ihsan ketika kita solat. Seperti nampak Allah. Sebenarnya memanglah tak nampak. Tapi, paling tidak pun, tahu Allah menyaksikan. Subhanallah. Lalu dia menjadi rezeki bagi kamu. Jadi tanya anak, siapa yang kalau dia tengah makan apple ke, tembikai ke? So, siapa cipta tembikai ni? Siapa cipta buah ni? Siapa cipta ikan ni? Yang contohlah. Sebagainya. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Dan Allah cabar pada ayat 23, Allah cabar. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran, pada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka cubalah buat. Dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran.
Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain pada Allah jika betul kamu orang. So seperti Allah cabar dan Allah warning. Kalau kau kata Quran ni salah, kalau kau kata Nabi Muhammad itu salah, cuba kau buat. So power tau. Kalau kita at least Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Tauhid. Sebabnya, tak tahu nak cakap, inilah masalah zaman sekarang sebenarnya. Tauhid tak power. Tauhid tak kuat. Senang terlerai. Sebab nak mengejar keseronokan. Okay? Sebab akidah tu ialah ikatan. Ikatan yang kuat. Subhanallah. Boleh? Dan pesan dekat anak cucu, kalau surah Ali Imran ialah ayat 19. Sampai mati sudah pegang ayat ni. Ali Imran ayat 19. Wahai anak-anak kesayanganku. Sebut dekat anak cucu. Inna dina indallahi Islam. Di sisi Allah, agama yang betul Allah redha hanyalah Islam, nak, bukan agama lain. Agama yang benar, yang betul, yang diridai oleh Tuhan yang mencipta alam ni, agama apa? Hanyalah agama Islam. Boleh? Tidak ada agama lain. Orang Yahudi Nasrani akan sentiasa hasad dengki dengan kita orang Islam. So, diciptanya game, diciptanya music, sports dan sebagainya. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ikrar ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab. At least hafal flow ni. At least. Boleh? Kita masukkanlah surah Fatihah dan at least surah Al-Ikhlas. Banyak nak pula at least. Okay, surah Al-Ikhlas tu penting Surah Al-Ikhlas tu penting. Supaya menambahkan kecintaan anak-anak kita kepada Allah. Dan surah Al-Kafirun untuk menambahkan cinta. Tu dua tu. Surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Untuk menambah cinta kita. The only. Ya Allah, sampai mati dan selama-lamanya sepanjang hidup aku nak sembah kau je, ya Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah yang lain. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pasak betul-betul ni tauhid ini yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak kita sekarang. Allah Akbar. Okay, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.